Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, yang mana satu nikmat yang amat besar, nikmat hidup ini. Jika tidak dikurniakan hidup oleh Allah, maka kita tidak boleh untuk merasakan akan nikmat-nikmat yang lain. Jika mana tidak dikurniakan hidup oleh Allah, kita tak boleh merasakan nikmat iman dan Islam. Dan jika mana kita tidak dikurniakan hidup oleh Allah, nescaya kita tidak boleh mengambil akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan hidup yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita semakin menjadi insan yang saleh. Semakin bertambah umur, semakin kita bertambah saleh. Ini yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur yang barakah, iaitu apabila umur ini bertambah, kebaikannya bertambah, maka umur ni barakah. Tetapi apabila umur itu bertambah, tetapi kebaikannya tidak bertambah, cuma yang bertambah adalah keduniaan sahaja, maka umur ini tidak diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada dalam bukan satu zaman yang awal, tetapi berada dalam satu zaman yang terlalu akhir. Zaman yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman inilah yang berlaku, dan kita hidup dalam zaman yang dinyatakan oleh Rasul. Salah satu perkara yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasul menyatakan besok umat aku ia akan dikerumuni oleh orang-orang kafir. Orang kafir, musuh-musuh Islam akan meratah orang Islam seperti mana mereka meratah makanan di dalam bekas. Allah cabut kegerunan dalam diri orang-orang Islam. Orang kafir melihat orang Islam ni dah tak gerun, tuan-tuan. Orang kafir melihat akan golongan muslimin ini, mereka tak ada rasa gentar. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena mereka ada penyakit wahan, kata Nabi, iaitu hubbud dunia, cintakan dunia dan takutkan kematian. Apabila dua kembar ini bersatu, kita semakin menyayangi akan dunia yang kita nak tinggalkan. Maka penyakit yang akan hadir selepas itu adalah takut akan kematian.
ulama menjelaskan tentang hadis ini. Apabila manusia ini dia mula kasih akan dunia, maka akan lahirnya akan kasih-kasih yang lain. Akan lahirnya sifat-sifat yang tidak baik dalam dirinya, tamak dan sebagainya, hasad dan sebagainya. Mereka mula bergaduh, berkelahi, zalim menzalimi di antara sesama orang Islam ini, di antara sesama keluarga, disebabkan akan dunia yang sedikit. Dan sekarang ini berlaku, manusia bergaduh, berkelahi disebabkan dunia. Manusia tidak bergaduh dan berkelahi disebabkan ibadah. Sebab itu Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama tasawuf menjelaskan kepada kita untuk mengangkat penyakit ini. Kata Imam Al-Ghazali dan ulama tasawuf, maka mereka kata, persiapkan diri kamu dengan sifat zuhud itu. Sayyidina Uthman Ibn Affan menyatakan tentang sifat zuhud itu, orang yang ada sifat zuhud, dia kena meninggalkan 3 perkara dan melaksanakan 3 perkara. Ini kalam Sayyidina Uthman. Orang yang zuhud itu, kata Sayyidina Uthman, dia kena melaksanakan 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. Ini diisyaratkan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan pada kalimah zuhud itu. Zai, ha, dal. 3 perkara yang perlu mereka laksanakan, isyarat pada huruf zai, iaitu zadul imad. Zadul imad ini iaitu bertambah, menambahkan kebaikan demi kebaikan. Ini orang zuhud. Karena penyakit hubud dunia ini, ketika dia mula tamak, dia akan meninggalkan agama. Sebab itu kata ulama, orang mukmin ini dia akan menjadikan hartanya untuk mempertahankan agama. Tetapi orang munafik, dia akan menjadikan agama mempertahankan harta. Saya ulang lagi tuan-tuan. Orang mukmin, dia menjadikan hartanya untuk mempertahankan agama. Tetapi orang munafik, dia menjadikan agama itu mempertahankan harta. Sebab itu apabila penyakit hubud dunia ini berlaku dalam diri kita, ketika itu berlaku permusuhan. Sehingga kan dunia ini disebut oleh Sayyidina Rasul tentang hadis fitan, yang mana besok hampir qiyamah, ketika sungai Efrat ini kering, timbullah padanya itu gunung emas, kata Nabi. 100 yang pergi, kata Nabi, seorang yang selamat. 99 orang, kata Nabi, semua terbunuh disebabkan akan emas tersebut. Sebab itu, apabila seseorang ni mula hubud dunia, dia tak kisah dah tuan-tuan dengan amal ibadah, dengan salat sunat, dengan apa perkara pun, zikir dan sebagainya. Kita tak menghiraukan tentang harta akhirat. Walaupun apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul ini berlaku dan terus berlaku. Kalau kita lihat tentang tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal itu hendak keluar itu terlalu hampir, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang bumi Najat mula telah dizahirkan oleh Allah apa yang berlaku di Riyadh sekarang. Tetapi apa yang berlaku tidak mengambil apa-apa pengajaran dalam diri kita. Berlakulah apa pun tanda kiamah ini.
Tuan-tuan, hikmahnya tanda qiyamah ini dizahirkan oleh Allah dan dinyatakan oleh Sayyidina Rasul 1400 tahun dulu. Kenapa, tuan-tuan? Sebenarnya tanda kasih. Allah sayang kita. Allah tidak hancurkan bumi ini terus. Diberikan kita tanda dan alamat supaya kita ni isti'adad. Kita bersiap sedia menghadapi saat itu. Dalam kuliah-kuliah saya selalu menyatakan, apabila Imam Mahdi itu keluar, saya tidak memikirkan tentang bilakah zahirnya Al-Mahdi. Bilakah zahirnya Al-Mahdi, saya tak fikir benda tu. Tetapi apa yang saya fikir, ketika zahirnya Al-Mahdi, siapa kita pada ketika itu? Kerana kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokok dan batu-batu mereka akan berkata, wahai Al-Mahdi dan tenteranya, di sinilah orang kafir yang sedang berselindung di sebalik pokok dan di sebalik batu. Apakah kita pernah memfikirkan perkara ni? Siapa aku pada ketika Imam Mahdi itu akan zahir? Bukan kita memikirkan bilakah Imam Mahdi itu akan zahir. Tanda yang Allah nyatakan kepada kita terlalu hampir. Zaman ini yang zaman Nabi nyatakan kepada kita terlalu banyak telah dizahirkan tentang hadis fitan itu. Orang kaya yang sombong, fuqara yang merungut, yang tidak redha dengan kefakirannya. Dan inilah zaman yang berlaku. Dan penyakit yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata umat aku akhir zaman akan ditimpa beberapa penyakit, di antaranya mereka ini bermewah-mewah. Dan zaman ini bila kita lihat, manusia sering menunjukkan kemewahan mereka. Bukan sekadar bermewah, tetapi mereka menunjukkan dan menayangkan kemewahan mereka dalam keadaan yang bangga. Ada sebahagiannya yang terlalu kaya memijak-mijak duit, menabur-nabur duit. Kesombongan yang teramat sangat. Yang saya bincangkan kepada tuan-tuan bukan isu itu, tetapi tentang tanda zaman yang akhir disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu-isu yang berlaku ini menunjukkan tentang zaman akhir. Bukan yang kita bincangkan tentang isu, tetapi apakah yang akan berlaku selepas isu ini timbul. Isu tersebut tetap zahir kerana ia telah dinyatakan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang zuhud zadul imad, kata Sayyidina Uthman ibn Affan. Pada zuhud itu hudal lid-din. Orang yang zuhud sentiasa mendapat petunjuk demi petunjuk bagi agama. Semakin ia zuhud, semakin ia hampir, semakin ia menyempurnakan agama Allah. Apa agama yang masih belum dia laksanakan dalam diri dia? Apa agama yang belum lagi ia laksanakan dalam keluarganya? Laksanakan agama, tuntutan agama daripada sudut zahir dan batin. Sekarang kalau kita lihat tuan-tuan, orang ramai semayang, ramai orang mengaji, dan program di masjid dan di surau terlalu banyak. Tetapi apa yang kita lihat, semakin orang belajar, semakin jahat. Ini yang disebutkan kepada kita oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah nak menghinakan seseorang, Allah kurniakan kepada dia ilmu, tetapi diangkat kepadanya takwa.
Allah bagi ilmu. Sebab itu tidak heran zaman ini zaman orang semakin bijak. Orang semakin bijak, tuan-tuan. Semua orang boleh bercakap. Tetapi ketakwaan diangkat oleh Allah. Walhal Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan tanda ilmu yang manfaat itu, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah takut dengan Allah. Semakin ia rasa khasyah dan gentar pada Allah. Tetapi apabila Allah ingin menghinakan seseorang, diberinya ilmu, tetapi diangkatnya sifat takut. Kita tak kisah perkara ini sama ada haram atau tidak. Kita semayang, tuan-tuan, tetapi kita tak boleh buang kesombongan. Kita semayang, tapi kita tak boleh buang akan hasad dan dengki sesama kita. Kita semayang, tetapi kita masih lagi tidak boleh meninggalkan berkata-kata perkara yang tidak baik pada saudara Islam kita. Siapa yang berani mengatakan daripada 1 Januari sehingga sekarang dia tak berkata buruk orang lain, tak dengar buruk orang lain, dan tak baca pun buruk orang lain? Daripada 1 Januari 2021 sampai sekarang, dia tak cerita buruk orang, dia tak dengar buruk orang, dia tak baca hal buruk orang. Jika tak ada siapa pun boleh lepas perkara ni, semayang kita apa yang ada, tuan-tuan. Puasa sedekah kita apa yang ada. Walhal Nabi sebut, dan setiap kuliah saya akan cakap perkara ni. Kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita umrah, tetapi kita tak boleh meninggalkan ghibah, mengumpat itu. Kita masih lagi bersembang hal buruk-buruk kawan kita, jamaah kita dan sebagainya. Walhal Nabi janji dah pada kita, bila kita menceritakan aib orang lain, amal saleh kita diberikan kepada orang tersebut dan dosanya, kita akan menanggung dosa orang yang kita buka aibnya. Sama ada kita membuka atau mendengar, maka kita adalah sekutu. Jika perkara ini tak boleh tinggal lagi dalam hidup kita, kita tetap salat dan terus salat, seolah-olah kita bina satu rumah kemudian kita roboh. Kita bina satu rumah dah siap roboh. Inilah pekerjaannya. Maka kita meninggalkan perkara yang wajib di samping kita melaksanakan satu perkara yang wajib. Kita laksanakan salat itu wajib, tapi meninggalkan mengumpat itu juga wajib. Sebab itu apabila seorang ini mula Allah ingin hinakan dia, diberikan dia kesihatan, diberikan dia kekuatan, tapi dicabut kepadanya kekuatan untuk beribadat. Malas untuk beribadat. Hatta nak semayang sunat ba'diyah maghrib dia tak mampu. Tuan-tuan, bukan sebab kita kuat kita boleh mengangkat takbiratul ihram. Bukan sebab kita sihat kita mampu nak angkat takbiratul ihram. Sehingga sekarang kita tak mampu pun nak bangun malam. Kita kata kita kuat dan kita sihat. Kita boleh kerana urusan dunia, mesyuarat, seminar, boleh tuan-tuan ratusan batu. Tetapi untuk kita bangun 2/3 pagi, daripada bilik kita turun katil ke bilik air tak sampai pun 1 kilometer, tuan-tuan. Kita tak mampu untuk pergi bilik air, mengambil wuduk dan mengangkat takbir. Untuk fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tetapi dalam urusan keduniaan, kita sanggup ratusan batu, ribuan batu. Walhal semua orang tahu dan semua orang faham. Dan wabak selama 2 tahun ini, tuan-tuan, mendidik kita supaya kita bertakarub pada Allah. Siapa yang mampu, tuan-tuan, menolak wabak ini, tak ada siapa pun mampu. Orang hebat mana pun tak mampu. Sehingga sekarang kita masih dalam ketakutan. Dengan orang batuk kita takut, dengan orang sesama kita takut.
dan kita sentiasa dalam ketakutan. Walhal perkara ini tuan-tuan ada disebut oleh Rasulullah berkenaan dengan hadis haji, yang mana kita tidak boleh melakukan haji selama 2 tahun disebabkan satu wabak, kata Nabi. Dan pada tahun seterusnya umat aku boleh melaksanakan haji dan umrah seperti mana biasa. Tetapi Nabi memberi amaran kepada kita bahawa Ya'jud dan Ma'jud hampir keluar, kata Nabi. Apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul berlaku dan terus berlaku. Sebab itu, siapa yang diambil oleh Allah dan dimatikan oleh Allah adalah sebagai satu rezeki bagi mereka, kerana mereka dikurniakan lepas daripada seksa kubur. Kerana orang yang mati dalam keadaan yang menanggung wabak itu dikurniakan satu kurnia oleh Allah lepas daripada seksa kubur. Sebab itulah kita yang hidup ini kena berfikir. Kadang-kadang kita merasakan alhamdulillah aku hidup, dan perlu kita tanya, aku hidup ni aku buat apa? Aku buat apa dan aku buat apa, dan aku terus buat apa? Hidup yang Allah bagi kepada kita ni kita dah buat apa? Sebab di padang mahsyar besok kita akan ditanya oleh Allah. Sampai saja di padang mahsyar, perkara ini akan ditanya oleh Allah. Hidup kita ditanya oleh Allah, harta kita ditanya oleh Allah, sihat kita ditanya oleh Allah. Belum ditanya bab-bab lain, tuan-tuan. Ditanya tentang umur saja kita tak mampu nak jawab. Ditanya tentang sihat kita tak mampu nak jawab. Ditanya tentang harta di mana kita salurkan kita tak mampu nak jawab. Ditanya tentang perkara-perkara ini kita masih lagi tidak mampu untuk menjawab, tuan-tuan. Apatah lagi ditanya tentang perkara-perkara yang lain. Sebab itu Masya Allah, dal pada zuhud itu apa kata Sayyidina Uthman ibn Affan, dawam ala ta'ah, iaitu berkekalan dalam berbuat ketaatan. Sebab itu apabila hati ni penuh dengan rasa cinta kepada keduniaan, dia seumpama titik-titik hitam yang berada dalam qalbun kita. Dia satu penyakit. Sebab itu asal segala kejahatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya. Hubbud dunya ini, orang mula jadi jahat dan terus jahat, lalu tidak boleh istiqamahkan dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadang-kadang, tuan-tuan, menjadi kerisauan ulama-ulama, tuan-tuan, yang mukhlisin. Mereka berfikir ke arah ini. Mereka yang masih hidup, yang belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka sentiasa risau dan terus risau, gelisah dan terus gelisah melihat akan alam yang berlaku di sekeliling ini. Sebab itu, tuan-tuan, Allah bagi kepada kita akal fikiran yang bagus. Tetapi jika mana akal kita tidak menjuruskan kepada akhirat, maka kita tergolong dalam golongan orang yang rugi. Nabi nyatakan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, kata Rasulullah, maka sentiasa lawan hawa nafsunya, yang tak mau dekat dengan Allah, tak mau hampir dengan Allah. Tuan-tuan, hal akhirat kita rasa cukuplah. Aku semayang sunat 2 rakaat, semayang jamaah, dah cukuplah tu, aku dah kira hebat lah. Tuan-tuan, jangan lupa kepada Azazil. Dulu dia masuk syurga, tuan-tuan. Sebab sombong Allah keluarkan daripada syurga. Saya selalu bawa cerita ni. Di mana-mana kuliah saya, cerita ni saya akan sering bawa. Saya akan ulang-ulang. Jika kita orang yang sombong belum masuk lagi, boleh agak-agak kita masuk, tuan-tuan. Iblis, dia sama dengan malaikat, duduk dalam syurga, dia sombong. Wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Allah keluarkan dia. Kita tak masuk lagi, tapi kita sombong dan terus sombong, sombong dan terus sombong.
Kita sombong dan terus sombong. Orang alim dia sombong dengan ilmunya. Ini berlaku zaman ini. Orang kaya sombong dengan kekayaannya. Orang ada jawatan dan pangkat sombong dengan jawatan dan pangkatnya. Tapi kita tahu tuan-tuan, besok kalau masuk kubur semua benda tak bawa. Kita tahu dan terus tahu. Tapi apa tindakan kita? Tahu, besok kalau aku masuk kubur, satu tinggal, dua iring aku di liang lahat dan satu masuk. Yang tinggal harta yang kita cari sampai sekarang. Ini yang tinggal. Yang iring sampai liang lahat kawan-kawan kita. Dan yang masuk adalah amal salah kita. Dia yang jadi teman kita. Kita tahu tuan-tuan, cerita ini sentiasa kita dengar dan terus dengar. Tetapi tahu hanya jadi tahu. Tahu itu tidak menjadi tindakan. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah, mandana nafsahu. Dia tahu, tapi tetap tewas dengan nafsu dia sendiri. Kalau kita tanya tuan-tuan, dalam masa ini Allah bagi kita kemudahan. Dulu kita kata kita tak boleh beribadat, buat amal salah sebab kita sibuk dengan kerja. Sekarang apa kita buat? Berapa banyak tahlil yang kita himpunkan? Berapa banyak selawat yang kita himpunkan? Berapa banyak tasbih yang kita dah baca? Berapa banyak tuan-tuan? Hari ini saja tuan-tuan, kalau kita lihat diri kita, kita muhasabah, kita lebih banyak membaca kalam makhluk daripada kalam Allah. Mana kalam makhluk ustaz? WhatsApp. Saya buat kira-kira diri saya, tuan-tuan buat kira-kira diri tuan-tuan. Kita banyak baca kalam makhluk atau kalam Allah? Kalau sehingga sekarang umur 60 masih berlaku demikian, bagaimana keadaan kita balik bertemu Allah? Saya dan tuan-tuan melihat keadaan ini. Sebab kita tuan-tuan ada yang lebih tua dari saya. Umur kita bukan 30-an tuan-tuan, 50-an, 60-an. Dan kita melihat dan melalui peredaran zaman yang begitu ketara. Daripada sudut akhlak umat sekarang, daripada sudut banyak perkara. Sekarang kalau kita lihat di mana-mana pun, hati kita semua dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipecahkan disebabkan harta, ada yang dipecahkan disebabkan jawatan, ada yang dipecahkan disebabkan tidak ada satu pemikiran dan sebagainya. Pecah dan terus pecah. Ketika itulah kita ramai macam buih di laut. Datang saja ombak, hilang, kemudian kumpul jadi buih lagi. Dan begitulah keadaannya. Pada saya tuan-tuan, pada saya, Allah menghinakan kita dengan semayang dijarak-jarakkan ini tuan-tuan. Dalam kuliah saya mana-mana saya sebut. Saya tak minta orang setuju dengan saya. Tetapi apa yang saya nampak, orang marah sampai sekarang. Saudi telah rapat saf. Kenapa kita tak boleh rapat saf? Di sini rapat saf. Kenapa kita tak boleh rapat saf? Kerana merapatkan saf itu satu sunnah. Kita kecoh dengan sunnah rapat saf, tetapi kita tak kecoh dengan sunnah merapatkan hati-hati umat Islam. Dalam satu masjid ini kita tak sehaluan tuan-tuan. Kita bergaduh di antara kita, berpuak-puak, puak A di sini, puak B di sini. Tetapi kita kecoh. Kita sibuk dengan merapatkan saf. Walhal merapatkan hati itu bersatu itu satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu masa kita menginginkan sunnah ini, tetapi dalam satu masa kita menidakkan sunnah yang lain. Sampai bila tuan-tuan satu masjid berpecah, satu surau berpecah dengan perkara yang tidak munasabah untuk dipecahkan hati-hati kita. Sebab itulah hikmahnya kenapa saf ini dirapatkan di dalam Islam.
kerana bagi menyatukan hati-hati umat Islam hingga bertemu bahu-bahu kita. Begitulah bertemunya hati-hati kita, tuan-tuan. Sebab itulah kita memandang kepada kewajipan yang zahir, tetapi kita meninggalkan akan kewajipan yang batin. Perkara tak semayang kita tengok. Kita tengok tak semayang, tinggal semayang dan sebagainya. Tetapi kenapa kita tak tengok dalam perkara yang batiniah, tentang kesombongan, tentang hasad, besar diri dan sebagainya, yang kita tak nak tengok dan kita tak nak ubat pun benda tu, dan kita tak nak ambil tahu pun benda tu. Penyakit batin yang tak mahu hampir kepada Allah dengan sebab keegoan kita, kesombongan. Kita rasa kita mampu untuk beli syurga Allah. Tak ada siapa mampu, tuan-tuan. Dalam 1000 orang yang bighairi hisab, kata Rasulullah SAW seorang, siapa pun kita, saya akan duduk di dalam liang yang sama, tuan-tuan juga akan duduk pada liang yang sama. Siapa pun tuan-tuan dan siapa pun saya, kita akan berada pada liang yang sama, ditinggalkan pada tempat yang sama. Itulah hakikatnya yang kita banggakan, yang kita fikirkan dalam hidup, yang kita tak capai pun satu apa pun apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 3 perkara yang perlu kita tinggalkan. Zai pada zuhud itu tarkuz zinah, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, meninggalkan segala perhiasan yang membawakan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan-perhiasan dunia yang mengheret kita kepada perkara kemungkaran, maka jauhkan. Apapun perhiasan dunia yang mengheret kita kepada kejahatan dan kemungkaran, tinggalkan. Dunia tak salah, jika mana dunia ini boleh menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Sebab Allah suruh ambil dunia, dan Allah suruh kita ambil nikmat yang ada di dalam dunia. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ambil nak ambil lah, tapi ingat Allah. Kita jangan lupa apa yang ada pada kita, anugerah Allah. Allah bagi kita pinjam, dan Allah akan tanya satu-satu. Kita jangan rasa kita punya, tuan-tuan. Rumah yang kita ada, kita jangan ingat kita punya. Harta yang kita ada, jangan kita ingat kita punya. Ilmu yang kita ada, jangan kita ingat kita punya. Sebab ini kata Allah. Tuan-tuan tengok dalam At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ayat yang terakhir, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ni besok Allah akan tanya. Allah akan tanya. Bukan Allah tak tanya, tuan-tuan. Setiap inci yang kita ada Allah tanya. Daripada anggota tubuh badan sehinggalah apa yang ada pada tubuh kita dan sekeliling kita, Allah akan tanya. Tanya dan terus tanya. Kita tak boleh jawab, tuan-tuan, maka Nabi dah sebut tempat dalam neraka. Kalau kita boleh jawab, mudah. Tempat kita dalam syurga Allah. Itu saja. Dan semua orang tahu. Semua orang tahu perkara ni. Tetapi sebabkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, kita ini sentiasa ditipu dengan perkara di sekeliling kita. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kita ditipu dan terus ditipu sehingga saat ini. Kita tak mampu, tuan-tuan, guna mulut kita untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk itu dan sebagainya. Kita tahu, kalau tanya kenapa takut mati, tak takut. Kenapa takut? Amal tak ada. Kenapa tak beramal? Sampai sekarang macam tu lah. Takut tak mati, takut. Kenapa takut? Amal tak ada. Kalau amal tak ada, tentulah beramal. Tetapi tetap tak beramal. Nak semayang sunat tak mampu, tak boleh, malas. Atas semayang isyak 4 rakaat, semayang sunat isyak kita tak mampu, tuan-tuan. Ba'diyah isyak tak mampu, tuan-tuan.
Atau Nabi bagi peruntukan, orang yang semayang sunat Isyak 4 rakaat, Nabi kata apa? Seperti mana ia telah salat pada malam Lailatul Qadar. Tapi tak ada siapa, orang susah nak buat, orang tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Orang yang membaca tasbih satu hari 100, subhanallahil azim wa bihamdi, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Tahu tuan-tuan, dalam sebulan 35 kali kita dengar mengaji, tapi kita tak mampu untuk istiqamah subhanallahil azim wa bihamdi. Tak mampu. Tak mampu dan terus tak mampu. Tentang akhirat, semua orang kata saya lemah, saya lemah, saya lemah. Tetapi pernah tak kita dengar saya lemah dengan dunia, tuan-tuan? Tak ada. Sampai sekarang kita tak lemah cari duit. Tak lemah, tuan-tuan. Kita akan terus sampailah kita mati. Kita tak mampu, kita akan cari duit dengan cara tak mampu. Kalau dulu mungkin kita sihat boleh kulu kilis, sekarang tak mampu, kita main saham. Cari duit cara tak mampu, tapi tetap cari duit. Di mana persiapan kita nak balik? Semua orang akan balik dan saya akan balik dan tuan-tuan akan balik dan pasti balik. Dan apa persiapan kita? Kita rasa agak-agak dengan ibadat yang ada, kebaikan yang ada pada kita, kita rasa cukup untuk kita masuk menjadi ahli syurga Allah. Allah ya Karim. Kalau kita rasalah, saya dah sembahyang jamaah Ustaz 5 waktu sehari semalam, kira dah okey dah, saya dah hebat Ustaz. Saya dah hebat lah sebab saya dah sembahyang 5 waktu berjamaah Ustaz. Berjamaah. Sebab Nabi kata orang yang boleh sembahyang Isyak, sembahyang subuh berjamaah, dia orang mukmin. Tapi mengumpat sampai sekarang tak berhenti. Macam mana tuan-tuan mukmin, macam mana? Orang mukmin dia akan percaya dengan ayat Allah. Bila Allah kata dalam Quran, jangan kamu mengumpat, jangan. Dalam satu hal kita mengiyakan hukum Allah dan dalam satu hal kita menidakkan hukum Allah. Dan zaman ini ada satu perkara yang dilaksanakan oleh semua orang, kebanyakan orang. Sama ada di kalangan ulama, di kalangan yang bukan ulama. Kadang-kala mereka ini tidak melihat akan perkara tersebut. Baik itu ada satu ustaz bercakap dengan saya, tuan-tuan. Zaman ini kalau kita cakap perkara ni semua orang akan marah. Seolah-olah riba yang dihalalkan oleh semua orang di kalangan ilmuwan dan sebagainya. Saya tak cakap tuan-tuan, tapi tuan-tuan tanyalah dengan orang yang lebih arif. Kata Sayyidina Osman bin Affan, malam ni satu perkara jadi teka-teki, tuan-tuan. Iaitu tarkul hawa. Kata Sayyidina Osman bin Affan, orang yang zuhud itu dia meninggalkan hawa nafsunya. Dan saya pendekkan, tuan-tuan. Sebab kita dah masuk Isyak kan? Dah? Belum masuk Isyak. Masuk Isyak kau lagi 3 minit. InsyaAllah 3 minit saya berhenti. Saya ikut cara tuan-tuan. Tuan-tuan Isyak kena berhenti, saya pun kena berhentilah. Sebab kita mengaji sebab nak mengisi kekosongan. Jadi saya isikan kekosongan maghrib sampai Isyak. Kalau kita tuan-tuan mengaji ni kerana kita nak berubah jadi baik, ya tuan-tuan, Allah akan kurniakan kita sebab ikut niat kita. Innamal a'malu binniyat. Allah ni tuan-tuan, dia tahu apa dalam hati kita. Program ni aku duduk sebab aku nak tunggu Isyak sampai maghrib sampai Isyak. Tuan-tuan akan dapat maghrib sampai Isyak selesai. Tapi jika mana tuan-tuan kita nak hampir dengan Allah dan terus hampir, maka kita akan nampak perubahan dalam diri kita daripada sudut diri, keluarga dan sebagainya. Kenapa saya cakap begini, tuan-tuan? Zaman ini satu zaman yang paling kita takut. Kita lihat perkara yang berlaku di sekeliling kita. Saya pergi kata-kata tuan-tuan masjid dan surau, jarang saya dengar orang satu masjid tak bergaduh, tuan-tuan. Jarang saya dengar.
Ustaz, kami dekat masjid ni begini. Ustaz, kami surau ni begini. Saya kata, kenapa? Yang bergaduh ni orang masjid, orang kaki semayang. Kenapa sampai sekarang tak selesai? Perkara ini berlaku bertahun-tahun. Di mana-mana pun, tuan-tuan. Yang berkelahi ini adalah orang sujud. Yang berkelahi ini orang zikir. Kenapa dan mengapa? Dan inilah yang perlu kita fikirkan sama-sama, supaya kita tak terus ditipu dengan perkara yang tak sepatutnya kita ditipu. Kalau kita bergaduh pasal amal ibadat, engkau semayang sunat, kita bergaduh, aku tak boleh semayang, bergaduh sebab tak cukup tempat, baloi tuan-tuan. Tetapi perkara dunia dari dulu, hal dunia je. Hal dunia kita bergaduh. Dan inilah yang menjadi kerugian yang besar dalam diri kita. Tuan-tuan, dal pada zuhud itu tarkud dunia, meninggalkan keduniaan yang melalaikan kita. Dunia yang boleh bawa kita menjadi lalai pada Allah, kita waspada, kita berhati-hati. Kita berhati-hatilah. Selama ni aku lalai dengan perkara keduniaan ini, aku hati-hati. Sebab itu apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul tentang satu ta'awuz istidraj itu. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Ya Allah, aku berlindung dengan ketentuan yang tidak baik dan istidraj. Kita minta lindung dengan Allah daripada ketentuan yang tidak baik. Kita nampak baik, rupanya pada Allah tak baik. Perkara-perkara yang disebabkan asbab tersebut, kita menjadi orang yang tidak baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan sebagai menghubungkan silaturahmi. Perkara ini mungkin tuan-tuan rasa pendek, tetapi pada saya besar. Jika kita amalkan sama-sama, saya beramal dan tuan-tuan beramal, insya-Allah menjadi satu saham akhirat kita. Besok kita balik bertemu Allah. Dan walaupun perkara kebaikan itu sikit, tetapi kita istiqamahkan, maka itulah perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya mohon doa tuan-tuan supaya doakan kami dan madrasah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan tolong doakan bahawa saya telah membuka satu cawangan madrasah yang baru, iaitu di Kuala Terengganu, Mukim Kuala Nerus. Dan baru 2 bulan saya menerima wakaf tanah tersebut, dan kami dah tukar nama. Dan nama madrasah itu sama nama dengan madrasah saya yang dirasa, iaitu Darul Atik, tetapi kita tambah ujungnya Darul Atik Dakwah Center. Dan alhamdulillah, tuan-tuan tolong doakan mudah urusan ini berjalan dengan baik. Dan perkembangan terkini, kami telah mula naikkan akan tiang-tiang surau, dan surau tersebut keluasannya 10,000 kaki persegi, dan kami buat dengan plan menggunakan 90 tiang. Dan surau itu tinggi tuan-tuan, iaitu tingginya bila kita nak masuk surau tu, tuan-tuan kena naik tangga 11 anak tangga. Dan tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan, saya tak minta sumbangan tuan-tuan, tapi saya minta ihsan doa daripada tuan-tuan. Saya minta ihsan doa. Saya tak minta harta tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Memang ini yang saya buat beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi saya cuma minta doa masyarakat Islam, supaya dengan doa itu, seperti mana yang disebut oleh Nabi, ad-doa silahul mu'minin, doa itu senjata orang mukmin. Jadi gunakan senjata-senjata yang Allah kurniakan kepada kita untuk membangunkan agama Allah. Tuan-tuan tolong doa.
kerana dalam doa saya berhajat agar Allah kabulkan setahun kami dapat membangunkan semua bangunan yang kami rancangkan bersama-sama dengan jamaah Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doa semoga Allah kabulkan doa saya. InsyaAllah tahun akhir 2022 segala perkara-perkara tersebut dapat siap dan kita boleh beroperasi pada awal 2023 insya-Allah. Dan tuan-tuan pun tahu cara mana saya mengoperasikan madrasah, iaitu saya buat bukan kerana keuntungan keduniaan. Tuan-tuan pun faham, sebenarnya bertahun dah saya dekat surau ni, yang mana madrasah saya kita tak mengambil apa-apa yuran, kita tak kena cas apa-apa, satu cas pun, yuran makan, minum dan sebagainya. Dan itu yang saya buat sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang. Dan insya-Allah di Kuala Terengganu pun kita akan buat begitu dan seterusnya. Supaya apa? Saya mati jadi jariah. Amal saleh kita tak mampu tuan-tuan untuk buat ibadat macam sahabat-sahabat semayang ratusan rakaat, ribuan rakaat, puluhan rakaat, tak mampu. Sahabat dulu ada yang boleh semayang satu malam 1000 rakaat, kita tak mampu. Tapi kita boleh buat jalan ini, kita lakukanlah. Sebab jika kita mengambil keuntungan dalam dunia, kita tidak akan dapat sedikit pun keuntungan di akhirat. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Angkatkanlah balak wabak ini ya Allah, penyakit ini dalam tempat kami dan negara kami ya Arhamar Rahimin. Jika disebabkan kesalahan kami ya Allah, disebabkan dosa kami ya Allah, maka ampunkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika disebabkan kesalahan kami ya Allah, maka maafkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika disebabkan kesombongan kami ke hadrah-Mu ya Allah, ampunkanlah dan tukarkanlah sifat sombong itu kepada kerendahan hati kami ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak tahu berapa lamakah lagi kami dapat hidup dalam muka bumi ini ya Allah. Jadikanlah sakibaki umur kami ini ya Arhamar Rahimin. Kami dapat jadi orang baik, kami dapat buat perkara yang baik, kami dapat beramal saleh ya Allah. Ya Allah, kami mohon berilah kekuatan ke atas kami agar kami dapat meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, sama ada kejahatan yang zahir maupun kejahatan yang batin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah mata kami sentiasa melihat akan aib-aib kami ya Allah, sehingga kan kami tidak sibuk dengan aib orang lain ya Arhamar Rahimin. Agar kami besok dapat balik dalam keadaan yang bersih ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau satukanlah hati-hati umat Islam ini ya Allah, dalam tempat ini, negara ini dan seluruh dunia ya Allah, agar kami dikurniakan semula kegerunan pada hati-hati orang kafir memandang akan umat Islam ini ya Arhamar Rahim, agar kami tidak dienjak-enjak ya Allah, agar Islam ini tidak dipijak-pijak ya Arhamar Rahim oleh kaum kafirin dan munafikin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah dalam segala perkara ya Arhamar Rahimin. Maka berikan kami kekuatan ya Allah dalam semua hal, beragama, berakidah dan seterusnya. Pilihlah kami untuk masuk ke dalam jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.